Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dapat kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Jam'un Nihayah fi Badi'il Khairi wal Ghayah karangan Syekh Muhammad karangan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, iaitu Abu Muhammad Abdullah Ibnu Sa'd ibn Ahmad Abu Abdullah maksudnya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Sa'd ibn Abdullah yang lebih dikenali dengan nama Ibnu Abi Jamrah, meninggal dunia pada tahun 695 Hijriyah. InsyaAllah kita hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-77. Hadis yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila al-musannif al-Syekh Al-Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'anna Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i jam'in nihayah wa wasairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan terus meneruslah seorang lelaki itu meminta manusia sehingga dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak ada di wajahnya sebarang ketulan daging sama sekali. Maksud dia apa? Orang yang meminta-minta ini di akhirat kelak Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan dia hanya ada tulang tengkorak aja. Kulit daging di muka dia semua sudah jatuh dan gugur. Sebab apa? Sebab itu adalah balasan kepada orang yang menggugurkan maruah wajah dia suatu dunia dulu, minta-minta dengan orang, lalu Allah balas dengan seperti perbuatan dia. Masa dunia kamu, di dunia dulu kamu tak malu kan nak gugurkan maruah kamu, okey, di akhirat aku gugurkan daging mukamu. Jadi semua orang tahu, oh, geng-geng muka terkorak ni di akhirat kelak ini geng-geng peminta sedekah. Geng-geng peminta sedekah. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, maksud meminta manusia di sini iaitu dalam keadaan hartanya cukup. Dia duit cukup tapi nak minta-minta. Duit cukup tapi meminta-minta. Maka ketika itu orang ini dia telah meminta wang orang secara haram, sebab haram meminta-minta. Tapi kalau tulis kat Facebook dia, seronoknya makan burger itu saja ngacau-ngacau orang, bukan nak minta-minta. Itu ngacau-ngacau je kan. Tiba dapat pula tu, mana nak tahu kan. Hari Rabu ni kita tunggu dah pula apa cerita kan. Itu saja gurau-gurau borak beri-beri tak tulis apa. Tapi yang dimaksudkan sini, dia memang meminta duit orang. Syekh, saya bagilah saya duit, Syekh, bagilah saya duit, tolonglah saya, padahal dia ada duit. Meminta duit kepada orang adalah perbuatan yang haram. Minta duit untuk peribadilah. Kalau minta duit sekolah, minta duit untuk kerja-kerja amal, itu lain cerita. Ini minta duit untuk peribadi dia. Kerana asal meminta-minta adalah haram. Tapi kalau dia tak ada duit, dia boleh minta. Tetapi macam disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri, dia boleh minta berdasarkan apa yang diperlukan pada hari itu sahaja. Maknanya untuk dia perlukan untuk makan. Okey, kalau katakan duit dia cukup untuk makan, minum, tak ada keperluan lain, sekadar untuk menyebabkan dia tak rasa lapar, dah selesai, haram minta-minta. Walaupun dia tak ada duit dah, duit dia habis beli makan, esok tak tahu lagi, esok lain cerita. Kok dia mati malam tu, kok dia esok ada dapat zakat, kok besok dia cerita dia mesti per hari. Sebab kemampuan dia itu, yang dia tak mampu pada hari ni, besok memang dia tak mampu lah, tapi besok tak tahu lagi cerita dia. Sama juga macam orang lelaki, kewajipan dia kepada isteri dia per hari. Dia wajib bagi makan kepada isteri dia, esok tak tentu lagi.
Jadi kalau isteri dia kata pada dia, abang saya beginilah bang, abang tak payah minta, abang tak payahlah bagi, sebab saya tengok abang pun susah apa semua, saya ucap terima kasih kat abang, baik inovasi ya. Kebetulannya untuk pengetahuan abang, saya ni anak raja cuma malas nak khabar, tapi dah tengok abang teruk menua dah sekarang ni, cari duit pun jenuh. Tak apa bang, bak makan saya settle. Satu lagi, saya ni sebab kami berketuan diraja, tak biasa makan makanan abang bagi ni kan. Tapi nak sebut tak sampai hati, tapi saya terpaksa sebut jugalah. Saya tengok abang pun susah, abang cari kerja tu, tak apa. Bak makan tak apa, sekadar satu hari 3 kilo tarb itu, atau 3 kilo kufta, sekadar ayam panggang tu, biasa sangat bang kan. Tapi saya malas nak khabar, saya buat susah sebab nak tengok abang suka saya sebab saya anak raja ke sebab saya orang susah. Jadi abang suka saya sebab abang ingat saya orang susah macam abang. Dan ini menunjukkan cinta yang tulus daripada abang, macam tu kan. Tapi yelah, saya terpaksa dedah ke lah. Saya bukan, saya sonok abang suka saya bukan kerana pangkat, sebab abang tak tahu saya anak raja. Tapi untuk pengetahuan dia, saya adalah anak raja. Bukti ni kalung dirajanya, ini tengok akaun kami pun akaun warna kuning sebab kami diraja kan. Tengok duit tu dia 3 juta 4 juta dalam bank biasa. Ini baru seminggu bang, saya ada projek-projek lain saya tak cerita kat bang. Gini bang, tiap hari abang tak payah buat makan, saya akan beli support semua. Isteri menggugurkan, sebab suami tanggungjawab dia bagi duit kepada isteri dia, bagi makan pada isteri dia, bagi pakaian pada isteri dia kalau perlukan. Isteri kata tak perlu bang, cara dia sampai bila-bila, berdasarkan pendapat syarak yang hanya gugur pada hari itu saja. Esok cerita lain. Sebab kewajipan kamu memberi nafkah kepada isteri berlaku setiap hari. Jadi kalau contoh, isteri dia kata, besok abang, mana nasi lemak abang? Semalam kata dah gugurkan lah, apalah, duit dah banyak lah, nak raja lah, apa benda kan. Ni minta pula. Saya fikir-fikir tak jadilah bang sebab saya fikir, abang kan suami, memang tugas abang. Kalau abang dah tak nak jadi suami, tak apalah, tapi abang nak jadi suami lagi, abang kena ni. Tak ada suami kata kamu mungkin janji tak, sebab isteri dia hanya gugurkan yang semalam memang dia dah selesai. Hari ini tanggungjawab isteri dia, hak isteri dia untuk minta balik. Jadi dia punya kewajipan dia per hari. Dulu kan ada satu istilah kahwin misyar. Ada dulu pernah timbul isu nikah misyar, iaitu suami kahwin dengan isteri tetapi suami tak bayar nafkah kepada isteri kerana isteri redha. Isteri kata kita kahwin tapi tak apa bang, abang duit abang, saya duit saya redha, abang tak perlu bayar kepada saya. Jadi berdasarkan mazhab kita, kewajipan itu dia tak berlaku juga. Sebab kewajipan tak berlaku, maaf saya, dia punya menggugurkan kewajipan suami memberikan nafkah kepada isteri tak berlaku juga. Yang hanya berlaku hari itu je. Sebab dia nak gugurkan benda yang belum lagi wajib. Isteri nak gugur abang, tak apa bang, nafkah semuanya yang wajib masa tu bila? Hari tu, esok tak wajib lagi. Besok timbul je fajar tu, datang kewajipan baru yang belum lagi digugurkan. Isteri dia tiap hari, bang, hari ni dah hari baru, tak payah bang. Kalau tuan-tuan nak ikut, besok insya-Allah kita tengok macam mana. Dia jadi begitu. Sama juga macam isu minta sedekah ni. Saya nak bawa ni isu minta sedekah ni. Kewajipan dia punya syarat mengizinkan dia untuk meminta sedekah per hari. Tak boleh duit hari ni dah cukup, tapi perbelanjaan sebulan saya perlukan 5,000 untuk makan apa semua, kali dengan 12, ini jumlah yang saya kena dapatkan untuk sedekah. Minta tolonglah saya, saya dah banyak ni dapat dah, tapi sikit ni tak dapat lagi, ini untuk belanja setahun saja. Tak boleh. Dia tak ada istilah belanjawan minta sedekah. Belanjawan minta sedekah. Dia dah buatlah kajian semua ni yang saya perlukan, inilah sedekah yang saya perlukan, boleh tak tuan bagi? Tak boleh, haram hukum dia. Dia perlu minta per hari, sebab dia sebenarnya satu perbuatan yang haram, iaitu meminta sedekah. Buktinya hadis ni jelas-jelas Nabi memberikan satu gambaran buruk orang yang minta sedekah ni, habis kulit dia, daging-daging dia berguguran di akhirat kelak. Jadi maknanya minta sedekah adalah haram. Tapi kalau dia tak mampu, memang dia contoh, dia la qadarullah berlaku kemalangan, dia pula tak ada insurans apa semua, jadi dia pula habis nafkah dia perlu minta sedekah sebab dia ada isteri apa semua, ada tanggungan, dia perlu minta sedekah per hari. Dalam masa yang sama dia usahalah cari kerja.
Selagi tak dapat, baru dia boleh izinkan. Itu pun hari ni. Mereka kalau satu orang bagi lebih, dia kata, bang, maaf bang, saya minta sedekah, betul abang bagi ni dah lebih daripada keperluan saya. Saya perlukan per hari sebanyak hanya RM50 saja bang. Abang bagi sampai RM1,000, abang ambil balik RM950 bang. Saya ambil 50 je, sebab haram saya ambil lebih bang. Oh, itu memang peminta sedekah yang faqih. Dia kata, macam mana kamu belajar? Sebab kami dulu memang ada sekolah geng-geng minta sedekah ni. Ada kuliah khusus. Sebab Syekh Yusri pernah tahu bagi kuliah pada minta sedekah. Syekh Yusri pernah bagi kuliah, panggil semua geng-geng minta sedekah kat masjid-masjid ni. Sebab dia orang tiap hari minta sedekah. Syekh kata, jom masuk, ada benda aku nak bagi tahu. Semua turun lah. Syekh menterang hukum minta sedekah apa semua, bila besok minta lagi. Tak selesai juga. Sebab dia dah hilang rasa apa malu dia. Padahal kita secara fitrah malu nak minta. Kan, malu nak minta. Saya dulu sampai satu tahap ada cerita lah dia. Panjang pula uraian ni, banyak cerita lah pula. Masa dululah zaman dulu kerajaan Selangor pernah sekat zakat pada pelajar-pelajar. Ni cerita lama lah kerajaan dulu, macam kerajaan Barisan Nasional dulu, dia pernah sekat zakat kerana masa tu saya terlibat dengan pemeram. Dia letakkan syarat macam-macam lah, perempuan tak boleh pakai pudar. Tapi masa tu kita faham ini macam, maknanya saya ketika tu saya ambil sikap, dan ini satu benda yang tak betul, hak kita apa semua kan. Tak tahu lah setiap saya dulu betul ke tidak, saya nak kena tengok balik lah. Tapi maknanya last sekali memang tak dapat lah. Bila tak dapat tu, banyaklah duit kita tak ada apa semua. Saya pergi ke kuliah tu, pagi ni aku datang gosok baju tu, dalam otak mikir macam mana aku nak pergi kuliah ni. Saya tinggal di Kairah, kuliah di Tontor. Masa tu jadi esko, jadi YDP. Masa tu esko ke YDP KL. Dulu BKA KLM, Badan Kebajikan Anak Kuala Lumpur Mesir. Lepas tu tukar wilayah persekutuan kan. Sama kami lah, kami bincang nak tukar tu sebab nak bagi orang Labuan boleh masuk, janda baik boleh masuk kan, nak meramaikan anak-anak wilayah. Jadi masa tengah gosok baju tu mikir macam mana nak buat ni. Nak pergi kuliah ni duit tak ada langsung Dah kali tak lepas kat, cakap dengan kawan satu rumah, Syekh, anda nak pergi kuliah, anda tak ada duit. Tak ada duit tak? Anda nak dapat duit tamam sampai ke Tontor tak apa dah. Dia pun kata, anda pun tak ada duit, tapi cukup-cukup ini je dia, duit tu cukup-cukup boleh sampai. Tak apa, sampai Tontor tak apalah. Pergi Tontor, sampai Tontor, otak mikir ni macam mana nak balik lagi. Sebab kuliah saya ulang alik. Tiap-tiap setahun saya buat sembahyang jamak. Tiap-tiap hari sembahyang jamak. Sini ke Tontor lebih kurang 90 km lebih kan. Masa balik tu malu, tapi cakap betul dengan kawan, anda tak ada duit ni, nak balik ke Kairah, tak ada duit. Maksudnya kita hanya sekadar minta yang kita mampu, yang kita perlukan. Sebab dia adalah haram minta sedekah sebenarnya. Itu kira minta sedekah tu, itu bukan nak pinjam, memang minta, anda nak duit, tak ada duit. Malu. Tapi yelah, kita dah perlukan, tak apalah kan. Tapi dia kena minta berdasarkan yang diperlukan saja. Kalau dia bagi lebih, kita kena khabar dia, ni saya tak boleh ambil ni sebab saya minta, kamu bagi dengan sebab saya minta. Kalau dia kata tak apa, yang lebih tu saya hadiahkan, saya sedekah, itu lain cerita. Dia dah keluar daripada pengharaman meminta sedekah. Dan hadis ini banyak kadang orang tak perasan. Dan saya sendiri, sikap saya tak bagi duit kepada peminta sedekah. Sebab dia di zaman kita hari ini, dia jadi syndicate dah. Syekh Said pernah cerita, ada satu orang tu, dia lepas minta sedekah, dia terus pergi ke bank tu, dia masuk di dalam bank tu sebab dia memang kerja mudah kan, minta, muka dah tak malu dah. Lepas tu dia dapat masuk ni. Lepas tu kalau saya sendiri, kalau kita bagi, kita membantu dia untuk menggalakkan dia minta sedekah. Tapi kalau kita tahu yang minta tu memang susah betul, okey, bolehlah kita tolong. Ada juga orang mendapat, tak apa, kita bagi je. Mana tahu dia susah betul, boleh juga. Sebab innamal a'mal binniat. Cuma saya punya pendapat sendiri, pendirian saya tak bagi. Melainkan orang yang kita tahu dia susah, itu kita bagi. Memang sebab dia sudah layak. Kalau tidak, kita bagi sedekah pada orang kaya. Tusuddiqu ala ghani. Macam hadis yang telah kita bincangkan sebelum ni. Okey, jadi hadis ini menunjukkan meminta sedekah adalah haram, kata Syekh Yusri. Hadis ini menunjukkan meminta sedekah, sedangkan dia adalah orang yang layak, orang yang dia adalah orang yang mampu, duit ada, tapi minta juga sedekah sebab nak dapat cara yang mudah duit, adalah haram. Okey.
Okey, hadis yang seterusnya, kalau kita tengok susunannya, subhanallah, Syekh Al-Imam Ibn Jarrah seakan-akan menutup ni supaya walaupun sebelum ni dia cerita tentang kelebihan bersedekah, nak tutup last sekali, jangan jadi peminta sedekah. Jangan ambil peluang. Mentah-mentahlah Islam menggalakkan kita tolong orang miskin, kita pula berlaku jadi orang miskin. Sedangkan kita tu boleh bekerja, ada kemampuan, tapi malas. Ada orang begitu dia boleh bekerja, badan sihat, tapi entah malas bekerja. Minta sedekah sedap tunggu baca-baca Quran sikit buat-buat sedih sikit, orang bagi duit. Letak tabung, orang duit. Boy, kalau satu hari dapat 100, 30 hari 3,000 untung nak pula duduk kat belah KL kan. Woi, orang ramai orang Melayu kita jiwa pemurah alhamdulillah. Okey, kita masuk pada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-78. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi shaykhan kabira la yathbutu ala rahilati afa ahujju anhu qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada'. Okey, kita masuk kepada hadis yang menceritakan tentang kewajipan menunaikan haji. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang perempuan, seorang sahabat wanita lah, seorang sahabiah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajipan Allah ke atas hamba-hambanya dari sudut haji, maksud dia kewajipan menunaikan haji sudah terkena kepada ayahku. Maksud dia, ada orang dia tak kena kewajipan haji, ada orang dia wajib tunaikan haji. Banyak orang yang tidak wajib menunaikan haji, maksud dia apa? Dia duit tak ada, duit tak cukup, kemampuan duit dia tu tak ada. Macam kebanyakan orang-orang kampung kita kan. Maksudnya kalau mereka meninggal, perlu ke duit mereka tu ataupun ahli keluarga mereka kena kumpul duit untuk apa? Tunaikan haji, buat badal haji? Tak wajib. Sebab apa? Sebab kewajipan haji tak pernah kena ke atas mereka. Jadi macam kewajipan haji tergantung-gantung, menunggu masa. Cukup je duit, ngap terus, kamu dah wajib. Selagi tak wajib, kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak meninggalkan perbuatan wajib. Jadi ketika itu memang tidak diwajibkan ke atas ahli keluarga dia kena kumpul duit nak buat badal haji kepada dia. Tak ada. Kisah ini, kata wanita tadi, ayah saya sudah terkena kepadanya ataupun sudah diwajibkan menunaikan haji. Maknanya dia dah kaya, dah cukup duit, dah boleh menunaikan haji. Tetapi ketika kewajipan haji sudah kena kepada ayah saya pula ketika itu seorang yang tua dan sudah sangat berusia, syaikhan kabiran, seorang syekh, seorang orang tua yang sudah lanjut usianya. La yathbutu ala rahilah, dah tak boleh duduk di atas kenderaan. Maknanya sama ada tak sihat, terlantar di rumah saja contoh, atau boleh berjalan tapi duduk lama-lama dalam musafir tak lepas, sakit pinggang, boleh pengsan. Nak pula zaman dulu musafiran dia susah kan, kena duduk atas unta bergerak, dia kan tiba-tiba pening, jatuh pula kan. Jadi dia tak mampu dah, dia tak mampu nak berduduk di atas kenderaan yang bergerak-gerak. Dulu musafir jauh. Beliau ni bukan orang Mekah lah, orang Madinah katakan, jauh daripada ni. Jadi macam mana? Dia dah wajib haji, main duit dah cukup, tapi badan dia sendiri dah tak mampu dah. Macam orang tua kita katakan, dia selama ni duduk susah, tiba-tiba dapat satu duit banyak terus, dia kaya terus. Dapat adalah insurans ke apa korang bagi, dapat kena gedemuk duit terus. Tapi di saat tu wadang gini lah, getar lah nak pergi haji, tak mampu dah. Naik kapal terbang lagi, hatta kalau naik kapal terbang pun nak tawaf macam nak buat. Contoh, kalau dia maknanya memang nak pergi ke sana dah tak mampu dah, dari segi kesihatan doktor kata bahaya, boleh buat mati. Kalau doktor kata dia boleh, dia memanglah, tapi maknanya dia kena upah orang lah, sampai sini orang kena angkat dia. Orang ni, kalau dia ada duit, okey, cukup duit dia boleh lepas. Dan kesihatan dia cuma maknanya tak larat nak berjalan jauh.
daripada ni, kena ada orang bawa dia pergi airport naik terus. Ketika itu kalau semuanya clear, dia boleh orang upah duit pun cukup, selesai. Ini dia dah tak larat dah, terbaring dah, terlantar dah, atau memang dia sikit-sikitnya pening, sikit pening. Jadi ketika tu nak buat macam mana ni? Dia dah wajib dah. Adakah kata sahabiah ni, adakah saya boleh menunaikan haji bagi pihak dirinya, bagi pihak diri ayah saya? Saya menunaikan haji, badal haji ni, yang orang boleh panggil badal haji, ya? Kata Nabi SAW, na'am, ya. Wa zalika fi hajjatil wada'. Persoalan ini ditimbulkan oleh sahabiah tadi kepada Rasulullah sewaktu Nabi ketika itu berada dalam haji wada', haji selamat tinggal, ya. Di sinilah kita tahu orang yang dah duit cukup wajib tunaikan haji. Tapi kalau ada kata duit dia dah cukup, badan dia dah tak sihat, maka dia wajib upah orang buat haji untuk dia. Dia kata ni duit, awak pergi haji, awak niat. Jadi orang tu dia akan niat lah, nawaitul hajja wa ahramtu biha li fulan ibni fulan. Saya tunaikan haji kepada si fulan bin fulan. Dan orang yang nak tunaikan haji ganti ni pun dia dah tunaikan haji. Kalau orang tu belum tunaikan haji, tak bolehlah dia nak tunaikan haji untuk orang lain. Dia dah tunaikan haji, kemudian dia pergi kali ni sebagai orang yang mengerjakan haji kepada orang yang tak mampu tadi. Okey. Tapi kalau orang tu dah meninggal, sepanjang hidup dia tak pernah wajib tunaikan haji sebab dia orang miskin, macam kita sebut tadi, ya. Dia dah meninggal. Jadi macam mana? Dia sudah tidak diwajibkan kita tunaikan haji kepada dia sebab dia memang sepanjang hidup tak pernah kena wajib haji. Katakan dia ada duit masa muda dulu, kaya, wajib tunai haji, tapi tak nak tunaikan lagi. Kata nantilah. Okey? Akhirnya takdir Allah Ta'ala, dia jatuh miskin sampai sampai hidup dia mati dalam keadaan miskin. Dulu pernah jadi kaya raya tapi tak nak buat haji. Macam mana? Dosa dia. Sebab apa? Dia satu ketika dahulu sudah wajib tunaikan haji, dia melambatkan. Okey, melambatkan tunaikan haji tak berdosa. Dia wajib haji ni wajib muasa'. Tetapi kewajipan haji waktu dia bila? Kewajipan haji bermula apabila orang tu mampu dari segi kewangan. Bila dia berakhir? Apabila orang tu mati. Bila dia meninggal, dia tak sempat tunaikan haji, maknanya dia telah meninggalkan satu perbuatan wajib. Selagi dia tak meninggal, dia tak berdosa lagi. Meninggal je berdosa terus, sebab dia telah meninggalkan perbuatan wajib. Dia panggil wajib muasa'. Tetapi waktu dia tu tak diketahui tepatnya, bila last kali mati. Ada juga wajib muasa', wajib yang ada waktu ni, tapi kita tahu dia jam berapa sampai jam berapa. Contoh macam orang macam sembahyang Zuhur mula dari pukul 12 katakan sampai pukul 3. Ada waktu dia, 12 sampai pukul 3. Dia wajib sembahyang Zuhur. Dia kata nantilah pukul 2.30 nanti saya nak sembahyang. La qadarullah pukul 1.30 dia meninggal. Dosa ke dia? Tidak. Dia tak berdosa. Sebab dia meninggal dalam keadaan waktu belum berakhir. Waktu belum berakhir lagi. Sebab last sembahyang Zuhur bila? Last sembahyang Zuhur pukul 3.30, bukan last sembahyang Zuhur sebelum dia mati. Ini ada jenis wajib muasa' yang dia punya kadar dia punya penghujung dia berdasarkan jam berapa. Kalau orang yang meninggal begini dia tak berdosa, sebab dia meninggal sebelum waktu habis. Orang yang haji pula dia meninggal setelah waktu habis. Kenapa? Waktu haji habis bila? Habis waktu haji bila orang tu meninggal dunia. Sebab itu seseorang yang sudah ada duit, jangan tangguh-tangguhkan. Sebab kita tak tahu nasib kita akan datang macam mana. Dah ada duit cukup, duit belanja keluarga semua cukup. Mari kalau kita pergi haji, selesai keluarga di Malaysia pun cukup, duit apa semua. Memang kita dah sampai tahap selesa. Duit pun cukup, untuk tunaikan haji pun cukup, duit untuk belanja orang pun semua cukup. Jangan tinggal-tinggal. Sebab ketika itu kewajipan yang sebelumnya belum lagi terkena ke atas kita. Cukup saja duit, dia sudah menepek ke atas kita. Dia sudah terikat dengan kita. Bila ikatan itu akan berjadi diputuskan? Kalau kita tunaikan haji. Kita tunaikan haji, maka selesailah kita menunaikan
kewajipan tersebut. Kalau kita meninggal tak tunaikan haji, dia masih terikat dengan kita, harta dengan mayat-mayat kita. Contohnya begitulah kan. Maka kita masih lagi belum selesaikan tanggungjawab. Orang macam ni, katakan duit contoh dia meninggal tak tunaikan haji, duit pusaka dia sebelum nak diagihkan kepada ahli keluarga, kena keluarkan jumlah untuk upah orang tunaikan haji. Sebab itu hak Allah yang dia belum tunaikan. Tak selesai dengan mati. Ayah kata tak apalah, dah mati, dia jawablah sehingga akhirat. Lepas tu yang anak-anak perinak ni, nanti kalau tunai haji dapat sikit kita harta pusaka, kita makan kita dululah, makan makanan haram. Sebab itu bukan duit kamu, itu duit yang memang menjadi hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab duit hutang kena selesaikan dulu. Hutang dengan manusia pun sama, hutang dengan Allah pun sama. Sama jugalah dia wajib tunaikan zakat sepanjang hidup dia, tak tunai. Bila mati kena keluarkan duit zakat. Keluar lah kali Allah, tak ada dah duit untuk keluarga. Buat macam mana? Keluarga tak dapat apa-apa. Sebab hak membayar hutang lebih awal daripada hak ahli waris, hak ahli waris. Jadi sebab itu kita orang Malaysia dan kita semua kena sedarkan masyarakat, kalau dah sampai tahap wajib tunaikan haji. Sama juga dengan umrah. Umrah mazhab Syafi'i adalah wajib. Cuma umrah ni mungkin tak banyak orang bincang wajib pergi umrah. Sebab apa? Masih lagi ada perbahasan fuqaha. Ada yang mendapat umrah sunat, yang wajib haji. Umrah tidak wajib. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i wajib. Jadi kalau kita nak sebut masyarakat, elok begitu. Bila dia cukup duit je boleh tunaikan umrah, pergi umrah dulu. Sebab mana tahu dia meninggal dunia dalam keadaan dia tak tunaikan umrah, berdosa dia kalau ikut cara kefahaman mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam isu ini, walaupun balik kepada hadis kita, sekalipun ayah kepada wanita yang bertanya kepada Nabi ini tak mampu dari sudut badan, tapi mampu dari segi wang, maka boleh orang lain menjadi pengganti dia dalam menunaikan haji. Bila dia duduk kat rumah, dia bagi duit, orang dapat tunaikan haji. Kalau contoh dia nak bagi duit, kata tak macam saya sebagai anak, tak apa ayah, duit ayah, saya nak tunaikan haji untuk ayah, boleh? Dan orang tu nak sedekah ke dia lah, nak menghadiahkan haji percuma kepada dia. Okey. Di dalam isu apa badal haji ni memang ada perincang-perincang yang kita kena cek. Ada 2-3 benda fiqh yang berkait dengan isu ni. Tapi secara kasarnya, orang yang sudah wajib tunaikan haji, dia janganlah tangguh. Dia tak berdosa tangguh. Tak berdosa, tapi yang paling ditakuti dia meninggal sebelum menunaikan haji, atau dia sampai sudah dia akhirnya jatuh miskin ke apa ke, akhirnya dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Alhamdulillah, hadis yang ke-78. Kita masuk kepada hadis yang ke-79. Okey. Hadis-hadis yang sekarang ni dia dah pergi kepada isu-isu haji, isu haji. وعنه به عن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. Okey, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW sewaktu Nabi ketika itu berada di Wadi Aqiq. Okey, sewaktu Nabi ketika itu berada di Wadi Aqiq. Ni cerita dia sewaktu Nabi menunaikan haji wada'. Sebab dalam hidup Nabi, selepas Nabi menerima wahyu pada usia 40 tahun, daripada semasa Nabi sudah berhijrah ke Madinah, sepanjang Nabi berada di Madinah itu, Nabi hanya menunaikan haji sekali saja. Tapi sebelum itu memang tiap-tiap tahun Nabi buat haji. Lepas tu kadang-kadang orang tanya berapa kali Nabi buat umrah, berapa kali Nabi buat haji. Maksudnya selepas Nabi pergi ke Madinah. Sebab sebelum Nabi ke Madinah, memang dalam peristiwa kalau kita tengok bagaimana Islam boleh sampai kepada kaum Aus dan Khazraj, kerana bertemu di musim haji. Memang Nabi tunaikan haji daripada awal zaman Nabi di Makkah lagi. Cuma selepas Nabi sampai ke Madinah, berapa kali Nabi tunaikan haji? Sekali. Umrah
Umrah kali pertama Nabi, umrah yang tak jadi, yang kena sekat kali berlaku perjanjian Al-Hudaibiyah. Satu, diiktibar jugalah umrah walaupun tak jadi, sebab Nabi niat nak buat umrah. Umrah kedua bila? Umrah qada. Umrah qada tahun ke seterusnya. Lepas berlalu setahun perjanjian Hudaibiyah, Nabi menunaikan umrah. Umrah ketiga selepas peristiwa perang Hunain. Orang daripada apa nama tempat tu, Allahu Akbar, yang orang pergi ziarah tengok tempat Nabi berdakwah yang kena bali batu tu, Allah, Taif, orang Taif. Saya dah pergi dah Taif. Di Taif ada kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi dia tak tulis haza qabru. Orang tak jaga, tapi orang India tahu tempat tu. Dia berdoa kat situ lah. Macam tak ada tanda apa. Tapi di situ makam je Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, orang yang banyak uriatkan hadis Rasulullah, ada di Taif. Sebab Sayyidina Abdullah bin Abbas akhir hayat dia tinggal di Taif. Okey. Jadi selepas perang Hunain, lawan dengan orang Taif keluar dari Taif, Nabi ketika tu baru saja selesai Fatu Makkah. Jadi bila orang Taif nak serang Nabi pun menuju dalam perjalanan bertemu di Hunain. Orang Taif turun ke Mekah, Nabi pada Mekah terus nak menuju ke Taif. Bertemu di Hunain, berlaku perang Hunain. Akhirnya menang, Islam menang. Lalu Nabi bawa harta rampasan perang itu ke Muzdalifah. Bukan Muzdalifah, ke Zulhulaifah. Bukan Zulhulaifah, apa nama tempat dia? Ji'ranah. Ke Ji'ranah. Zulhulaifah di Madinah. Di Ji'ranah. Jadi masa dibahagikan, masa Nabi di situ, Nabi lama. Sebab Nabi ada harapan, Nabi nak tunggu orang Taif datang. Sebab dia pun lepas kalah, ada yang masih hidup lari ke Taif. Jadi Nabi mengharapkan mereka patah balik dan menerima Islam, supaya harta rampasan perang tu diserahkan semula kepada mereka. Sebab Nabi tak nak bagi lagi. Nabi mengharapkan mereka masuk Islam. Tunggu, tak masuk Islam juga. Sambil tunggu tu lah, satu hari Nabi ambil peluang. Lepas Isyak, Nabi dengan beberapa orang para sahabat daripada Ji'ranah, daripada Hunain, bawa harta ke Ji'ranah. Di Ji'ranah Nabi tunggu, mereka tak juga. Dan masa tunggu tu lah, satu malam tu Nabi ambil peluang pergi ke Makkah, nunaikan umrah. Lepas Isyak keluar, lepas sebelum subuh sampai. Jadi para sahabat ada yang tak tahu, sebab malam tu lepas maghrib, lepas Isyak ada ringi Nabi. Besok pagi Nabi ada. Jadi mereka tak tahu yang Nabi malam tu buat umrah. Malam tu Nabi buat umrah. Itu umrah yang ketiga. Umrah yang keempat adalah umrah yang Nabi buat sewaktu Nabi menunaikan Hajjatul Wada'. Jadi ini 4 umrah Nabi. Dan satu haji Nabi bila Nabi buat haji. Haji Wada'. Jadi sewaktu Nabi di Wadi Aqiq ni berada di Madinah. Sewaktu Nabi berada di Wadi Aqiq, iaitu berada di Madinah. Wadi Aqiq inilah, di dalam Wadi Aqiq itulah terdapatnya Zulhulaifah. Orang Madinah kalau buat umrah, mereka akan buat umrah daripada satu tempat namanya Zulhulaifah. Daripada Zulhulaifah. Apa nama baru sekarang ni? Abiyar Ali ke? Abiyar Ali kan? Di Zulhulaifah itu. Daripada Zulhulaifah itulah, sewaktu Nabi berada di Wadi Aqiq, Nabi SAW menyambut kepada Sayyidina Umar, atani lailata atin min rabbi. Atani lailata atin min rabbi. Saya telah didatangi pada malam tadi orang yang datang dari pihak Tuhan saya, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril malam tadi telah datang bertemu saya. Lalu malaikat Jibril kata apa pada Nabi? Faqala salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah kamu hai Nabi di wadi mubarak ini, wadi yang diberkati ini. Wadi apa? Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ni luas. Wadi ni apa dia? Wadi ni kita boleh kata lorong air. Orang Madinah dia tak ada sungai. Dia hanya sumber dia air hujan atau air telaga. Dia tak ada sungai. Kita Malaysia sungai, telaga,
tadahan air, macam-macam lah. Mereka tidak ada zaman Nabi dulu, hanya ada air hujan dan juga satu lagi adalah air telaga. Nabi di Madinah banyak daripada air telaga lah. Air telaga. Di Madinah banyak air banding dengan Mekah. Mekah lebih kawasan yang lebih tandus sikit. Jadi bila air hujan turun, air hujan dia akan turun daripada bukit, air daripada bukit akan turun, lalu dia akan membentuk laluan air. Jadi tanah tu dia akan jadi macam longkang sikit, dia akan jadi longkang besar, dia akan jadi macam parit besar. Cuma bila tak ada air, kosong lah. Tapi bila ada air hujan akan turun, dia akan lalu kawasan tu, jadi kawasan tu dia akan naik dengan air akan penuh. Kawasan laluan air itu namanya wadi. Jadi ada banyak, ada wadi Aqiq. Wadi Aqiq sampai sekarang wadi tu masih ada, dan tengok orang sana dia korek lagi sebab nak meluaskan kawasan wadi Aqiq. Zaman Nabi tidaklah seluas sedalam itu. Dia korek supaya bila ada hujan takung air. Jadi longkang air lah. Dia ada wadi Aqiq. Lepas tu kalau dekat sebelah Jabal Uhud tu, tempat berlaku perang tu, kita akan jumpa Wadi Qanah. Nanti kita bincang tu isu yang pasal Nabi minta hujan. Wadi Qanah sebulan air tak putus-putus. Itu Wadi Qanah. Wadi Qanah panjang. Antara laluan dia adalah depan Jabal depan kita nak masuk ke kawasan pertempuran Uhud itu. Dia ada Wadi Qanah, ada Wadi Allahumma salli alaihi macam Wadi Aqiq. Satu lagi dia ada wadi, apa lagi nama wadi di Mesir? Di Mesir pula di ada satu wadi tu dekat sangat dengan Masjid Nabi. Tak ingat saya apa nama wadi tu. Paling pentingnya wadi adalah kawasan tadahan air hujan. Jadi ketika Nabi berada di Wadi Aqiq ni panjang lah. Dia bukannya kecil je tu, dia sepanjang-panjang. Dia kawasan laluan tu. Dan sekitar itu antaranya adalah kawasan Abyar Ali hari ni, ataupun dulu namanya Zulhulaifah. Jadi Zulhulaifah ni adalah merupakan salah satu tempat miqat bagi orang Madinah. Dalam masa yang sama, Zulhulaifah berada dalam lokasi Wadi Aqiq. Okey. Jadi sewaktu Nabi di situlah, sewaktu Nabi berada di Zulhulaifah itu, Malaikat Jibril masa Nabi dengan para sahabat bertolak untuk menunaikan Hajjatul Wada' daripada Madinah. Malam itu Malaikat Jibril minta Nabi sembahyang di Wadi Al-Aqiq, sebab ini adalah Wadi Al-Mubarak, wadi daripada wadi-wadi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Satu lagi Wadi Butuhan, kalau di Madinah Wadi Butuhan. Wadi Butuhan dekat juga dengan kawasan Masjid Nabi. Wadi yang terhampir rasanya Wadi Butuhan, paling dekat sekali dengan kawasan Masjid Nabi. Cuma sekarang tak nampak dah bentuk wadi dengan jalan raya bertutup, pembangunan semua. Tapi zaman Nabi dulu memang lorong air macam kita parit lah, kawasan parit, tapi kosong lah, tak ada hujan, kering lah. Adalah pokok-pokok tumbuh, rumput-rumput ke kalau ada, atau tak ada pun tanah kosong gitu je. Hujan turunnya takung air terus. Okey, itu maksudnya wadi. Lalu kata Nabi SAW, malam tadi Malaikat Jibril datang kepada saya, minta saya sembahyang di wadi yang diberkati ini, iaitu Wadi Aqiq. Dan Nabi ketika itu berada di Zulhulaifah. Lalu kata Malaikat Jibril kepada Nabi, waqul umratan fi hajjatin. Sebutlah, iaitu suatu kamu bertalbiah wahai Rasulullah, suatu kamu bukan talbiah, suatu kamu berihram, suatu anda ingin berihram Rasulullah, niat buat haji apa? Buat haji sekali dengan umrah. Dia panggil haji qiran. Dia ada banyak haji tamattu', haji qiran, haji ifrad, tiga tu. Haji ifrad buat asing-asing terus, buat asing-asing terus. Haji tamattu' dia sekali terus. Tapi tengah-tengah tu lepas selesai buat umrah, dia boleh tukar pakaian ihram. Dia boleh tukar pakaian ihram, dia pakai macam biasa. Lepas tu dah dekat-dekat nak musim haji, nak pergi ke Arafah, dia pakai ihram balik semula. Nabi pula diminta untuk melakukan haji qiran. Wa qul umratan fi hajjatin. Umrah sekali dengan haji, dipanggil haji qiran. Jadi daripada hadis ini, Rasulullah SAW
menyatakan kepada kita bahawa wadi Aqiq itu adalah wadi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Kami pergi umrah baru ni, kami pergi ke wadi Aqiq. Cuma kami tak pergi sampai ke Ji'ranah tu, ke Zulhulaifah. Kami pergi lokasi wadi Aqiq yang bersebelahan dengan istana Sayyidina Urwah bin Zubair. Sayyidina Urwah bin Zubair Sayyidina Urwah bin Zubair berada di tepi wadi tu. Wadi tu dia dah luaskan lah. Lepas tu baru ni dia tunjuk gambar masa hujan mempenuh air, tapi sebab dia korek dengan tanah, jadi air jadi kuning tu lah, campur dengan tanah. Tapi zaman Nabi tu rasanya sebab dia tanah yang tidak dikorek, jadi bila air naik, air macam naik biasa je lah, air jernih lah, boleh diguna untuk tujuan minuman dan sebagainya. Jadi wadi Aqiq antaranya adalah, kalau kita pergi Madinah, berada di kawasan lokasi bersebelahan dengan istana Sayyidina Urwah bin Zubair, tabi'in, adik kepada Sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Sayyidina Abdullah ni ibunya Sayyidatuna Asma, ayahnya Sayyidina Zubair. Jadi Sayyidina Urwah pula adik kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair makamnya di Ma'la, di Ma'la, beserta dengan ibu beliau iaitu Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakrin. Jadi cucu Sayyidina Abu Bakar lah, Sayyidina Abdullah ni, dan juga Sayyidina Urwah ni cucu pada Sayyidina Abu Bakar, cucu belah mak lah, cucu belah mak. Okey. Masa ayah Ustaz Mudi huraikan hadis ni, ayah Ustaz Mudi kata hadis ini menunjukkan kita ini diizinkan untuk mencari tempat-tempat yang berkat ni. Sebab Sayyidina Jibril sendiri minta Nabi supaya sembahyang di tempat berkat ni. Maksudnya kita sendiri pun kalau pergi tempat-tempat yang ada keberkatan, ambil peluang sembahyang 2 rakaat. Dan kalau ikut ayah kepada Ustaz Muhdi, beliau menyatakan di Wadi Aqiq tu Nabi Musa pernah lalu di situ. Maklumat yang diberitahu kepada saya. Okey. Selesai hadis yang ke-79. InsyaAllah moga-moga Allah rezekikan kita buat umrah. Walaupun patutnya bulan 4 ni kami ada, bulan 3 ni kami ada buat umrah. Ustaz Mudi betul hari ni. Hari ni buat umrah. InsyaAllah Ustaz Mudi ada rezeki kita dipanggil oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Cuma nak buat macam ni kan, dah jadi wabak tu menjadi tanggungjawab kerajaan Arab Saudi juga untuk sekat. Sebab kalau tersebar wabak tu di Madinah dan Makkah, InsyaAllah kita pengimport wabak yang paling banyak lah. Kita mengimportkan corona tu kepada seluruh dunia. Sebab yang datang ke Mekah Madinah seluruh dunia Islam. Elok dia berkembang sikit-sikit di beberapa negara, kita pula jadi penyebar utama, pengeksport utama pula nanti. Jadi satu tanggungjawab juga kerajaan sekat, dan Al-Azhar pun mengatakan tindakan kerajaan Saudi sekat tu memang tindakan yang kena dengan syariat. Cuma orang yang nak buat umrah tension lah. Macam saya, Ustaz Muhdi, kami dah bayar duit dah kan, tiket dah bayar, burn ke tak burn, itu masalah yang kita terpaksa hadapi lah. Tapi masalah yang terbesar memang menjaga maruah dan nyawa kaum muslimin. Okay. Tak apa, insyaAllah nak tamir ma'an wa nusalli fil wadil Aqiq, insyaAllah. Hadis yang ke-80, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasul muhrimu minas siyabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yalbasul qumus walal amaim walal sarawilat walal baranis walal khifafa illa ahadun la yajidu na'lain fayalbas al-khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain wala talbasu minas thiyabi syai'an massahu za'faranun aw warsun. Hadis yang masyhur dari segi muharramat al-ihram, muharramatul ihram. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah pakaian yang boleh dipakai oleh seorang lelaki yang sedang berihram, yang sedang berniat melakukan umrah ataupun haji? Maksudnya dia niat untuk masuk, dia dah niat masuk dalam ibadah haji atau umrah. Apakah pula pakaian yang dia boleh pakai?
Bagi orang yang nak berihram, apa pakaian yang boleh pakai, apa pakaian tak boleh pakai. Cuma soalannya, apa pakaian yang boleh pakai? Nabi jawab dengan pakaian yang tak boleh pakai. Kalau kita fikir-fikir, soalan lain, jawab lain. Saya boleh pakai baju apa Rasulullah? Jangan pakai ni, jangan pakai ni, jangan pakai ni. Saya boleh pakai baju apa Rasulullah? Jangan pakai ni, jangan pakai ni, jangan pakai ni. Jadi para ulama kata Nabi jawab begini kerana pakaian yang boleh dipakai macam-macam, tetapi pakaian yang tak boleh dipakai tertentu. Jadi kalau Nabi kata awak boleh pakai ni, awak boleh pakai yang ni, boleh yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, banyak dan keterang tu. Jadi Nabi ni seorang seorang Rasul yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi, dan begitu juga pada Nabi yang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk menjawab dengan begitu berhemah. Kalau saya orang tanya, Ustaz boleh pakai baju apa? Boleh pakai baju apa-apa, tak apa. Yang ni boleh, awak nak pakai, kalau nak pakai kain ihram macam ni pun tak apa, ini pun boleh. Kita mungkin akan jawab berdasarkan soalan. Tapi Rasulullah ketika dia tanya, Nabi tu jawab, yang ni jangan pakai. Maksud dia selain daripada yang saya sebut, silakan. Kan lebih mudah untuk dari segi penjelasan. Jadi kadang-kadang bila orang tanya soalan, kalau soalan dia tu mungkin dia tanya soalan yang sebab bukan semua orang pandai tanya soalan. Dia tanya apa yang dia nak tahu, tapi sepatutnya dia kena tanya yang lain. Dia mungkin tak pandai nak tanya soalan. Kita yang tahu, kita jangan jawab berdasarkan soalan dia, kita jawab benda yang memanfaatkan dia. Sebab tu macam satu orang sahabat pernah tanya Nabi, kami ni selalu di laut, bolehkah kami berwuduk dengan air laut? Nabi jawab, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuh. Air laut ni adalah air laut yang suci, lagi menyucikan, boleh untuk wuduk, dan boleh juga bangkai dia boleh dimakan. Soalan tak tanya pasal nak makan apa, tapi Nabi tahu dah halalan duduk kat laut berhari, makanan mungkin akan habis, nanti nak makan apa? Dah halalan tanya, jawab terus. Kalau jumpa ada ikan-ikan terapung tu, boleh ambil makan, boleh. Bangkai dia boleh makan, bangkai laut. Jadi di soal lain Nabi jawab juga jawapan yang lain. Maksudnya kita dalam menjawab juga, kita kadang-kadang bila berjawab, kalau anda kata jawapan kita bermanfaat untuk orang yang bertanya, walaupun dia tak tanya, boleh kita jawab untuk manfaat dia yang bertanya. Lalu bila sahabat tadi tanya kepada Rasulullah, apakah pakaian yang kami boleh pakai sewaktu kami sedang berihram? Ni orang lelaki lah ni. Nabi kata la yalbasul qumus. Orang yang berihram, orang lelaki yang berihram tidak boleh pakai kumus. Qamis, kumus jamak pada qamis. Qamis ni bajulah, ataupun kadang-kadang boleh juga difahami dengan maksud jubah, qamis. Tidak boleh pakai baju, maksud dia pakaian yang menutup badan. Sini ulama kata sebarang pakaian yang dicipta semata-mata untuk menyarungkan badan dia, tak boleh. Lepas tu kain sarung tak boleh pakai sebab dia dah berjahit. Pakai kain sarung boleh ke? Tak boleh sebab dia dah berjahit. Dia dah dibuat khusus untuk badan kita, Lepas tu pakai blazer tak boleh sebab blazer memang dicipta berdasarkan miqyas kita, Jadi pakaian yang gitu, stokin juga tak boleh. Stokin juga tak boleh sebab dia termasuk dalam pakaian, dan dia adalah pakaian yang menutup, dia dicipta berdasarkan saiz, diciptakan berdasarkan saiz. Jadi la yalbasul qumus, tidak boleh pakai pakaian yang dia panggil muhit, makhid ataupun muhit, yang dia menutup badan kita, menyelubungi badan kita, macam jubah ni, baju kemeja, semua tu tak boleh, kerana dia adalah termasuk pakaian yang menutup badan kita. Okey. Walal amaim, tak boleh pakai serban sebab orang Arab biasa pakai serban. Serban juga tidak boleh dipakai, maksudnya penutup kepala. Lepas tu orang sedang ihram tak boleh pakai benda yang menutup kepala dia. Sebagai ulama kata kalau letak tangan pun tak boleh, sebab tangan juga menutup kepala. Sampai gitu sekali sebagai ulama faham. Tapi yang kuatnya kalau letak tangan di atas kepala tak ada masalah. Pakai payung boleh, pakai payung boleh. Sebab dia tak dianggap sebagai pakaian. Tapi kalau kita pakai kopiah, orang lelaki ke kopiah, semua tu tidak dibolehkan sewaktu dia sedang berihram. Walas sarawilat, begitu juga tak boleh pakai seluar, sebab seluar sama seperti qamis, dia adalah yang menyarung.
Dia bukan semestinya kena berjahit kerana dia jahitan. Kalau dia tenun, dia tak jahit, dia kait. Dia tak jahit, dia kait. Dia kait, seluar kait. Tak ada pun jahit langsung. Benang satu pun tak ada. Dia kait benang tu, dia kait, jadi seluar. Pun tak boleh juga sebab dia adalah menyeluputi orang yang memakai. Tapi bukan isu jahit. Buktinya kalau contoh seluar, dia ada satu seluar besar. Dia buat kain sarung. Seluar dia tak pakai sarung begitu, tapi dia buat lipat-lipat gitu. Tapi eloklah seluar dia besar macam mana, saya pun tak tahu. Ataupun dia ada baju, jubah contoh, dia ada jubah gini. Tiba-tiba contoh dia kain ihram dah tak ada sangat, cari-cari dah tak jual, orang semua tak nak jual. Dia ada jubah dia, tanggal jubah dia pun buat kain. Gitu. Boleh. Walaupun di kain jubah dia tu memanglah berjahit belaka, tapi dia pakai bukan secara sarung. Dia buat kain sarung. Dia buat kain sarung. Maknanya dia akan terkenal lah. Orang akan fokus dia. Dia bertawah macam tu kan. Dia ada dua jubah. Satu jubah dia buat, dia ambil jubah, dia lempang badan dia begitu. Satu lagi dia buat kain rida. Terkeluar lah yang tangan dihias-hiasan tu. Tapi dia buat macam kain rida tu. Dia buat macam kain sarung tu. Boleh? Walaupun kalau kita tengok ini berjahit ni, betul lah berjahit, tapi saya pakai bukan atas dasar dia berjahit. Okey. Wala sarawilat, biasanya bila seluar orang pakai. Sebab tu Nabi kata jangan, tak boleh pakai seluar, iaitu kerana kamu pakai seluar kamu sarung. Jadi seluar itu menudung kaki kamu. Lepas tu orang lelaki, contoh dia tak boleh pakai seluar dalam sewaktu dia menggunakan ihram, sebab seluar dalam dia itu dia adalah mengikat kawasan yang terbabit. Jadi semua pakaian-pakaian itu tak boleh. Tapi orang perempuan selesai masalah. Orang perempuan memang semua pakaian dia boleh pakai. Cuma orang perempuan tak boleh tutup muka dengan pakaian. Tutup dengan tangan bukan pakaian. Jadi kalau orang perempuan pakai penudung muka tu, itu perbahasan. Sekarang kan ada corona semua tu, dia tutup mulut tu. Yang tu ada perbahasan. Sebab itu juga dianggap sebagai pakaian menutup muka. Dia menutup muka dia dengan sesuatu. Dia kalau sekadar tutup macam ni tak apa. Ataupun contoh dia bersin, dia nak tutup kan, tak bersalah kan. Orang lelaki boleh pula tutup muka, tapi tak boleh tutup kepala. Orang perempuan boleh tutup kepala, tapi tak boleh tutup muka. Orang perempuan tak boleh pakai sarung tangan. Orang perempuan tak boleh pakai sarung tangan. Orang lelaki boleh pakai sarung tangan. Nak umrah, dia juga termasuk pakaian. Dia menutup badan dia. Okey. Cuma orang perempuan semua boleh pakai, sarung tangan tak boleh. Orang perempuan tak boleh pakai sarung tangan. Sarung tangan macam mana? Sarung tangan yang menutup ni, menutup dia. Tapi kalau dia contoh dia buat tangan macam ni, ini tak apa, dia masukkan tangan dia dalam pakaian dia kan. Ataupun dia ada sarung, dia tak sarung kat depan ni, bawah tu buka. Contoh kadang perempuan kadang dia pakai sarung kita, ataupun dia buat tangan gini, ini tak apa. Tapi dia pakai sarung tangan terus, gawanti. Dia pakai apa? Sarung tangan tu. Tak boleh. Orang lelaki awal-awal pun tak boleh lah kan. Memang semua tak boleh. Saya pun kadang-kadang bab ni dia pening-pening juga, sebab kadang-kadang kita bukan buat orang setiap hari. Baru ni dah timbul isu perempuan istihadah. Perempuan istihadah dan juga lelaki yang kadang-kadang dia ada salin sulbul. Jadi macam mana kalau dia pakai pampers, lelaki tu pakai pampers atau perempuan tu pakai pad? Lepas tu saya tanya Syekh, kalau macam orang perempuan Syekh, dia istihadah. Lepas tu dia pakai pad untuk pastikan darah dia tak keluar. Jadi adakah dia dianggap memakai pakaian menjahit ke macam mana Syekh? Syekh gelak tu Bila Syekh gelak, saya pun okey, khalas. Terlupa orang perempuan semua benda dia boleh pakai. Pakaian menjahit ke tak menjahit ke, dia boleh pakai. Masalahnya timbul isunya orang lelaki. Saya punya bengong satu, kita tanya soalan kat Syekh. Dalam masa kat umrah, saya gelak tu Saya kata kaya ni. Okey, kalau dari situ yang sini maklum. Kadang-kadang benda yang simple tu pun kita boleh terlupa Dia orang perempuan senang lah. Umrah perempuan memang senang. Cuma dia akan timbul isu kalau dia datang istihadah. Itulah 2-3 benda yang kita orang lelaki kalau jadi mutah ni kena study sikit. Okey. Jadi Nabi kata lagi walal baranis. Orang lelaki tidak boleh pakai jubah yang dia ada sarung kepala tu. Baranis ni jubah yang bersarung kepala.
burnus. Dia punya ni burnus, setengah jubah macam jubah maghribi tu Katakan dia tak pakai jubah, dia hanya ambil kepala burnus tu, dia pakai, lepas tu jubah dia biar. Dia pakai kain macam biasa, tapi dia biar mengembang tu. Kan? Dia tak pakai pakaian menjahit. Dia tak pakai pakaian menudung badan dia, tak pakai jubah, tapi kepala dia ditutup dengan burnus tu, iaitu kepala jubah tu. Jubah yang bersambung dengan penutup kepala tu. Macam orang-orang Maghribi kan, dia pakai jubah sekali tutup kepala kan. Tutup kepala. Itu panggil burnus. Sebenarnya zaman Nabi lagi dah ada dah pakaian tu. Okey. Macam saya punya jubah ni tak ada burnus. Dia tak ada sekali tu, dia tak ada apa. Ni, atau kadang orang pakai baju sejuk kan, baju sejuk yang ada bentuk kepala. Itu juga dianggap sebagai burnus Walal khifaf, orang lelaki tak boleh juga pakai khifaf. Pakai khifaf jamak kepada khuf. Jamak kepada khuf. Kenapa? Kasut khuf ni macam dia kasut khuf ni kasut yang macam kasut boot tu. Dia menutup daripada hujung jari sampai dia tutup buku lali. Seluruh kawasan yang wajib kita basuh sewaktu berwuduk semuanya ditutup oleh khuf. Jadi macam stokin walaupun bukan khuf dalam mazhab Syafi'i kita, stokin juga dari sudut ini dia menutup seluruh kawasan kaki kita. Jadi dia adalah benda yang menudung kaki. Dia melingkungi kaki. Maka ketika itu dia tidak boleh dipakai oleh orang lelaki. Kasut boot tak boleh lah. Sebab tu dalam masalah umrah, orang lelaki dia kena pastikan kasut dia itu membuka ibu jari dia bahagian depan tu kan, membuka ibu jari dia, dan dia punya tumit dia jelas. Kadang-kadang ada pakai sandal, dia pakai sandal tutup tumit dia tapi ibu jari nampak, tak boleh juga. Dia kena ibu jari nampak, dalam masa yang sama tumit nampak. Jadi mudah ceritanya, pakai je lah selipar Jepun, itu memang selesai masalah. Bukan takat kaki semua nampak Okey. Tapi kalau orang lelaki contoh dia nak pakai kasut yang bersarung, macam slipper bersarung, dia tutup bahagian atas kaki dia tapi depan ibu jari ni nampak. Walaupun mungkin jari besar dia tu tertutup sikit dengan penudung tu yang nak ikat kaki jangan terkeluar tu, tapi jari ni ibu jari dia nampak jugalah kan. Lepas tu dia punya kaki dia memang buku lali dia tidak terikat, tidak ditutup, nampaklah buku lali dia. Okey, sah. Slipper biasa, kadang slipper tapi kalau macam slipper sandal yang tutup kita punya tumit tak boleh. Jadi sebab apa? Dia ada unsur menutup Okey. Jadi khifaf tidak boleh dipakai sewaktu kita menunaikan umrah illa ahadun, melainkan kata Nabi seorang lelaki yang la yajidu na'lain, dia tak jumpa slipper. Banyak kasut boleh pakai tak masa umrah? Tak boleh. Suatu orang lelaki, ni semua cerita orang lelaki, orang perempuan pakai benda pun tak apa Orang lelaki sewaktu dia berumrah dia tak boleh pakai kasut, sebab kasut menutup seluruh buku lali dia dan juga jari depan itu. Dia punya ni kepala jari dia Jadi ini semua tidak boleh dipakai, melainkan kata Nabi kalau satu orang dia pakai khuf, dia cari slipper tak jumpa, lalu dia pun pakai khuf, cuma dia potong asfal minal ka'bain. Dia potong khuf dia akan tutup sampai ke buku lali dia. Dia potong bahagian khuf yang di bawah buku lali. Maksudnya dia pakai nampak buku lali. Dia pakai khuf nampak buku lali. Dia potong asfal daripada Ka'bain. Maksudnya khuf dia tu, macam stokin tu, dia potong bahagian atas kepala stokin dia tu sampai dia pakai tapi nampak buku lali. Kemudian kata Syekh Husri suatu menghuraikan, dia tak pakai macam dia sarung. Sebab kalau bawah buku lali still dia punya tumit tertutup juga. Dia pakai macam sandal. Dia dah potong, lepas tu dia pakai tu, dia pijak di atas tu. Jadi nak buku lali dia dia punya tumit keluar. Tumit dia keluar. Yang tu tak apa. Jadi dia pakai tu macam dia pakai ship lah, dia pakai slipper lah. Jadi dia pijak atas tu, jadi dia punya tumit dia zahir tumit dia zahir. Tapi ini adalah bagi orang yang tak jumpa langsung, sebab isu dia punya ni depan tu.
Depan dia nampak. Depan dia tak nampak sebab dah tutup dengan khuf, kan? Mereka dia pergi gaji, dia potong pula. Kalau potong, jari dia terkeluar macam mana tu? Nak berjalan macam mana? Jadi sebab tu Nabi bagi kelonggaran bagi orang yang tak jumpa slipper, tak jumpa slipper yang sesuai. Dia ada macam kasut boot je, potong kasut boot tu dan dia pijak dia punya tumit, dia pijak permukaan belakang khuf dia tu. Jadi dia akan menampakkan dia punya tumit daripada arah belakang. Dia jadi macam slipper jugalah. Jangan disarung juga, dia dah potong, lepas tu dia sarung. Jadi macam pakai stokin sikit lah. Still tertutup juga dia punya buku lali. Dia punya apa? Dia punya tumit. Buku lali nampak. Tumit tertutup. Tak selesai tak? Dia kena keluarkan tumit dia, dan tumit dia yang memijak apa namanya stokin ataupun khuf itu. Okey, seterusnya kata Nabi, wala talbasu minasiyabi syai'an masahu za'faran aw wars. Orang yang berihram juga tidak boleh memakai pakaian yang ada wangi-wangian. Jadi sewaktu dia sudah berniat umrah, dia tidak boleh dah pergi ambil minyak wangi, pergi sapu kat badan dia. Semua itu tidak boleh sewaktu seseorang melakukan sedang dalam keadaan umrah. Dia tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Nabi kata janganlah dia memakai sebarang pakaian yang sudah disentuh oleh za'faran ataupun wars. Ni dua ni adalah contoh kepada wangian, wangian pada zaman baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi orang lelaki ke orang perempuan ke tidak boleh memakai wangi-wangian sewaktu dia dalam keadaan berumrah ataupun menunaikan haji. Umrah pakai sekejap, haji dah lama sikit. Haji lama sikit. Sabun boleh ke? Sabun mandi. Itu jadi perbahasan khilaf ulama Melaka sekarang tu. Pakai sabun, pakai shampoo, boleh ke tak boleh? Ada ulama tak bagi, ada ulama kata tak apa, sebab sabun itu bukan tujuannya kita niat sebagai minyak wangi. Dia hanya niat, tujuan sabun tu nak wangikan tangan ke atau nak hilangkan kotoran di tangan. Tujuan dia. Shampoo rambut nak wangikan rambut ke nak supaya kotoran-kotoran dia hilang daripada rambut. Dia tu minyak wangi ke? Istilahnya ada ke orang ambil shampoo? Tak shampoo. Tom sabun? Tak kat baju. Ada ke? Tak ada. Maknanya sebagian ulama kata tak ada masalah. Cuma pendapat Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan kalau dapat elak lagi bagus, sebab ada ulama yang mengatakan haram memakai sabun dan juga shampoo apa semua tu kerana dia juga dianggap sebagai wangi-wangian. Jadi kalau begitu sahaja, kalau kita buat umrah, kita tengok macam kita sedang menunaikan umrah, satu orang ambil minyak wangi, dia tepek kat Kaabah, jangan kita pun pegang. Kita telah mewangikan tangan kita. Bahkan dalam perbahasan umrah, kalau contoh kita tengah-tengah ni tiba-tiba satu orang, "Fadal Syekh, minyak wangi." Kita pun fadal, kita pun astagfirullah, saya baru teringat pakai dekat tak ingat. Ataupun kita tak pakai pun, dia pula pergi tonyoh. Kononnya nak buat baiklah bagi wangi semua orang. Masalah kita sedang ihram. Ketika itu kita kena cepat-cepat membersihkan pakaian kita daripada wangian tersebut. Kalau kita buat selamba je, tunggulah denda lepas tu. Ada denda yang kena diselesaikan. Jadi itu perincian-perincian dalam umrah lah. Kalau kita nak tahu, kita kena buka kitab umrah lah. Kitab umrah juga haji. Okey, itu adalah beberapa perkara yang berkaitan dengan larangan Nabi dari segi pakai. Jadi hadis ini menjadi sumber penting bagi para ulama fiqh dalam menentukan apa pakaian boleh dipakai, apa yang tidak boleh pakai, menggunakan konsep kias dan sebagainya. Okey. Kalau siapa nak tanya soalan boleh tanya, jangan malu-malu. Ubat gigi juga termasuk dalam kalangan yang boleh dipakai. Walaupun dia wangi juga tu kan. Sebab dia tujuan dia bukan dengan niat untuk, dia bukan sebagai minyak wangi. Dia bukan tujuan untuk mewangikan, walaupun dia ada unsur wangi, tapi sebenarnya yang diinginkan daripada apa namanya ubat gigi itu adalah membersihkan, bukan mewangikan. Buktinya orang yang gigi dia dah elok, tak ada kerja dia nak gosok gigi, ataupun dia ambil ubat gigi tu, dia pun tonyoh gigi dia, dia wangi sikit. Tak adanya ubat itu. Kalau ada yang buat, orang tu bermasalah. Dia dan gigi dia bermasalah. Okey. Jadi silakan. Pakai plastik di kepala. Plastik apa tu?
Okey. Pakai plastik penutup kepala tu kan, itu termasuk penutup kepala. Bagi orang lelaki tak boleh. Sebab Nabi tak bagi memakai penutup kepala. Itu plastik tu tujuan dia apa? Memang nak tutup kepala. Kan? Plastik tu memang untuk tutup kepala. Bahkan kalau kita ambil saja si plastik, kita tudung kepala pun tak boleh tak? Bagi orang lelaki. Orang perempuan, dia nak mandi dengan tudung dia pun tak ada masalah. Orang perempuan ni memang Allah Ta'ala mudahkan sungguh dalam bab ni. Kita pun mudah juga sebenarnya nak tinggalkan benda tu kan. Cuma pada orang perempuan ni sebab meraihkan orang perempuan wajib pakai tudung, kita tak wajib pakai tudung. Jadi ada perbezaan hukum di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Orang lelaki masa dia mandi, lepas mandi dia pun nak dalam ihram boleh mandi. Siapa kata dalam ihram tak boleh mandi kan? Dia dalam keadaan ihram, tak habis lagi buat haji atau umrah, dia nak mandi. Dia pun mandi. Lepas tu nak bersih nak kepala dia. Ambil tuala tak atas kepala. Tu macam mana tu? Dianggap menutup kepala ke tu macam mana? Saya tanya pada Syekh Said bin Saltut. Kata Syekh Said, saya berpendapat itu tidak dianggap menutup kepala. Sebab dia letak atas kepala dia tu bukan tujuan dia untuk menutup kepala, tapi tujuan dia untuk mengeringkan rambut. Jadi walaupun dia letak kain contoh macam ni kan, lepas mandi dia pun letak, ni bukan kain lah, dia pun letak gitu tu bukan tujuannya untuk rambut tak ada tapi tak apa bukan tujuannya untuk menutup kepala. Tapi kalau saya saja, sedap juga pakai macam tudung ni kan, dia tengok itu tak boleh. Sebab dia bukan tujuan dia hanya memang nak tutup kepala dia. Jadi tak boleh Dalam perbahasan umrah ni seronok setiap kali pergi umrah memang saya akan ditanya pelbagai soalan. Dan tak ada orang lain lah, Syekh Said lah tempat rujukan saya untuk menunaikan umrah ni, tanya macam-macam pelik-pelik orang tanya, Ustaz pakai cincin boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Dia takut tu, macam tasbih ni boleh tak letak kat sini? Tak ada masalah sebab ni bukan pakaian. Orang perempuan tak tanya dah buat pakaian. Dia semua pakaian dia boleh kan? Sampai kita pun silap tanya, dia boleh tak pakai gini? Padahal dia orang perempuan, dia tak ada masalah pakai apa. Dia boleh pakai stokin orang perempuan kan? Orang perempuan boleh pakai stokin. Kita orang lelaki memang nampak betul lah fakir kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika umrah. Hatta Syekh Said kata, bila aku buat umrah sebenarnya aku malu pakai umrah tu. Aku malu Di sini seakan kata Syekh Said, Allah nak ajar kita kena tutup badan kita. Maksud tutup badan kita dengan benda yang tidak menjatuhkan maruah kita, dan kita juga kena tutup akhlak kita, tutup benda tidak baik daripada badan kita, supaya kita ini menjaga maruah kita dan menjaga juga dari segi aurat kita. Buktinya bila kita buat umrah malu macam Syekh Said malu, orang tengok badan kita, Syekh Said malu gitu. Ada orang senamba je kan, tak sempat buat umrah lagi, dia dah selepang dah kan, nampak ketiak apa semua tu. Padahal yang tu suatu tawaf dah awal lagi kan, nampak gentleman kan. Ada orang style gitu Okey, hadis yang keseterusnya, dan saya kira ini hadis yang terakhir kita untuk hari ini insya-Allah. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس رضي الله تعالى عنه يا فضل رضي الله عنه اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى atiqihi. Okay, hadis ni menceritakan tentang Nabi minta untuk minum air Zam-Zam daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi kepada As-Siqayah, pergi kepada kawasan minum air Zam-Zam iaitu selepas Nabi selesai buat tawaf ifadah. Kata Syekh Husi, iaitu selepas Nabi selesai buat tawaf ifadah. Ini cerita ni masa Hajjatul Wada' sebab Nabi tunaikan haji selepas Nabi ke Madinah sekali saja. Jadi peristiwa ni berlaku dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Ketika Nabi sampai, Nabi buat tawaf ifadah,
tawaf bukan tawaf selamat datang lah orang panggil kan, tawaf selamat datang tu, tawaf ifadah itu ataupun tawaf kudum, sebagai orang panggil tawaf kudum. Selepas tawaf kita sunat minum air zam-zam. Selepas tawaf kita sunat minum air zam-zam. Jadi lepas Nabi tawaf, Nabi pun pergi nak ambil air zam-zam, lalu Nabi pun minta supaya diberikan kepada Nabi air zam-zam. Lalu Sayyidina Al-Abbas, iaitu pakcik Nabi SAW, menyatakan kepada anak lelaki beliau Sayyidina Fadl, "Ya Fadl, izhab ila ummik." Pergilah kepada ibumu, minta, kepada isteri Sayyidina Abdullah bin Abbas lah. Pergilah kepada ibumu, minta dan datangkanlah wahai Al-Fadl untuk Rasulullah SAW dengan air minuman daripada sisi ibumu. Pergi balik rumah, ambil air yang elok sikit yang ada di rumah untuk bagi kepada Rasulullah SAW. Jangan biarkan Nabi minum air yang ada ni. Ni air orang ramai. Ni Nabi ni bukan orang biasa-biasa ni. Jadi Sayyidina Al-Abbas minta supaya Sayyidina Fadl ambil air khusus, air yang istimewa daripada rumah. Bukan air orang ramai yang bercelup tangan semua orang tengah situ. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Iskini." Nabi kata, "Bagi saya minum air zam-zam." Iskini ma' zam-zam. Lalu apabila Nabi tetap juga nak minum air zam-zam, walaupun Sayyidina Al-Abbas dah nak minta anaknya tolong ambil minuman khusus daripada rumah beliau sendiri, lalu kata Sayyidina Al-Abbas, "Ya Rasulullah, innahum yaj'aluna aydiyahum fi." Ya Rasulullah, air zam-zam yang nak minum ni, orang pakat cedok, bila cedok tangan orang masuk dalam tu, masa nak cedok tu tangan dia termasuk dalam nak bagi kamu ni tangan-tangan orang macam-macam ni. Entah ke macam mana semua kan, dah masuk tangan-tangan orang dalam tempat nak ambil air tu. Jadi air yang sampai kepada anda nanti, air yang di dalamnya ada bekas tangan orang. Jadi untuk orang awam tak apalah, ni anda Rasulullah, takkanlah kita nak bagi lebih kurang kepada Rasulullah, kata Sayyidina Al-Abbas. Lalu kata Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, innahum yaj'aluna aydiyahum fih." Kalau Nabi kata, "Iskini," bagi juga saya minum air tersebut, iaitu air zam-zam tersebut. Jadi kata Syekh Husain bin Rusdi, di sini menunjukkan Rasulullah SAW bertabarruk dengan tangan-tangan kaum muslimin. Maknanya walaupun Nabi itu adalah sangat istimewa, Nabi tetap juga nak mengambil keberkatan tangan-tangan kaum muslimin. Boleh Nabi kata, "Kau macam tu, tolong ambil air khusus, jangan bagi tangan dia orang masuk. Ambil tu daripada apa? Daripada telaga, terus bagi kepada saya." Sebab dia orang cedok air dari telaga, pergi bawa ke satu tempat lain. Tempat lain tu yang dia nak agih-agihkan air. Jadi masa nak agih tu lah, air dari telaga tu, lepas tu orang ni pun cedok tangan. Sila, fadal. Ambil apa, kup, masuk dalam gardal tu, dalam apa namanya, dalam besen ke apa tu. Jadi masa nak bagi tu, tangan masuk sekali. Fadal Syekh, fadal. Tapi kalau ambil bertelaga, ambil dengan dal, ambil dengan timba tu, terus angkat, Nabi sendiri cedok. Okey? Tak, Rasulullah nak juga yang tu, tak nak daripada telaga. Boleh je Nabi kata, "Khalas, kalau kan kasih khalas saya ni hati mayah minal bi'ri ala tul." Boleh je, tapi Nabi tak kata tolong ambil air daripada telaga lah kau macam tu. Itu fresh, tak ada tangan-tangan orang. Yang ni Nabi minta yang orang cedok-cedok tu juga. Jadi kata Syekh Husain, ini menunjukkan Nabi bertabarruk dengan tangan-tangan orang soleh di kalangan umat baginda. Tawaduk Nabi satu. Yang kedua, kita dapat belajar betapa kaum muslimin ni semuanya berkat. Walaupun mungkin mereka tu dalam keadaan berpeluh kan, tapi sebenarnya mereka tu adalah berkat. Sebab tu kalau kita bersalah dengan kaum mukmin ni, bergugur dosa kita, sebab dia tu berkat. Hatta kata Syekh Husain, kalau kita lepas habis sembahyang, salamlah dengan orang tepi-tepi tu. Sebab kita tak tahu, dan tahu orang tu wali Allah besar ke, gugur dosa kita dengan sebab dia, dan berkat tangan kita pernah bersentuh. Dan entah itu kali pertama kita salam dengan dia, dan itu kali terakhir kita salam dengan dia. Kita bukan jumpa orang setiap hari. Orang tu bukan jumpa kita setiap hari. Dia bila pergi masjid, salam dengan kaum muslimin. Ambil peluang salam. Sebab mana tahu tangan kita bersentuh dengan tangan orang soleh. Kata Syekh Husain, orang Mesir dulu bila bersalam, bila bersalamnya, tak tangan kat situ. Salam je, salam kan, tutup salam, tutup tangan kita. Saya kata, rupanya orang Melayu kata salam. Orang perempuan lagi-lagi lah kan.
Itu kan orang faham. Kalau orang Mesir salam, kalau orang tua lah kata Syusi kan, orang tua Mesir salam je tangan gitu. Nampak betul dia buat gitu tu. Salam je. Kita orang Melayu salam. Orang perempuan lagi lah dia macam tu je kan. Rupanya kita punya budaya ni sama dengan budaya orang Mesir. Iaitu sebenarnya kita nak kata berkat tu. Tangan saya telah bersalam dengan keberkatan. Hatta kata Syusi, orang mukmin ni kamu kena anggap seperti Hajar Aswad. Bahkan dia lebih besar daripada Hajarul Aswad. Kalau pegang Hajar Aswad pun kita rasa seronok, bergugur dosa kita. Ini kaum mukmin ni, kata Allah Ta'ala, mati seorang mukmin lagi dahsyat yang dibunuh, kaum mukmin yang dibunuh. Matinya seorang mukmin yang dibunuh lebih besar dahsyatnya di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan runtuhnya Kaabah. Kalau runtuh Kaabah tekan tak kita? Takut tak kita? Takut. Ini kaum mukmin lagi dahsyat kehormatannya daripada Kaabah. Jadi kata Syausi, orang mukmin ni adalah Kaabah Allah yang berjalan di atas muka bumi ni. Jadi bila kita salam tu orang Melayu salam. Jadi saya lepas tu biasa tu, kenapa saya salam tak tangan sini? Sebab dulu kita ingat budaya. Salam. Salam. Betul kan? Rupanya dia sebab nak kata tangan mereka tu tangan orang berkat. Tapi dia ni teruk Ustaz. Kita nampak dia teruk, tentang dia dengan Tuhan macam mana? Kita ikut ke dia 24 jam hidup dia tu? Tengok dia mungkin perangai tak elok, tapi kita tak tahu tentang dia istighfar, dia buat benda baik, Allah ambil dosa dia. Jadi sebab tu dalam sufi dia ajar semua kaum mukmin adalah waliullah, melainkan seorang saja, iaitu saya. Itu saya. Qala asqini fashariba minhu. Dan Nabi kata nak minum juga air Zam-Zam tu yang mencedok-cedokkan tangan orang. Akhirnya dibagi jugalah air itu kepada Rasul SAW. Lalu Nabi pun minum air tersebut. Summa ata Zam-Zam. Kemudian Nabi pun pergi kepada Zam-Zam, iaitu Bi'ru Zam-Zam. Saya sampai ke hari ni tak tahu betul-betul lokasi telaga Zam-Zam tu di mana. Tengok gambar tu banyak kali tapi saya tak dapat nak trace juga. Sekali beritahu, kat sini ke? Kat sini ke? Dia kena panggil orang yang buat kerja situ. Fin Zam-Zam. Khus khamsin hit fin wa fin Zam. Sebab orang tawaf pun penuh sambil-sambil tawaf tu nak mencari tu kerja kita kan. Sebab tempat tu Nabi pernah sampai. Nak ke situ je sebab Nabi pernah berdiri di kawasan itu. Summa ata Zam-Zam. Tapi kalau kita tawaf tu memang tempat tu laluan Nabi dah kan. Cuma nak tahu lokasi Zam-Zam tu. Summa ata Zam-Zam wa hum yaskun wa ya'maluna fiha. Nabi pun pergi ke telaga Zam-Zam lepas Nabi minum. Nabi pun pergi ke telaga Zam-Zam, tempat orang cedok air terus. Daripada air cedok tu dibawa ke tempat lain, orang lain panggil agih. Kalau semua di telaga Zam-Zam tak boleh buat kerja orang kan. Jadi dia yang di telaga Zam-Zam ambil air, lepas tu bawa ke tempat lain. Di tempat lain ada pula orang yang akan agih-agihkan air Zam-Zam. Dan Nabi pergi ke tempat mereka sedang bekerja, timba air Zam-Zam tu nak bagi kepada para hujjaj. Lalu Nabi kata i'malu, beramallah kamu. Dia orang tu tak buat kerja ke? Ni sedang buat kerja ni. Dia kata sila buat kerja. Habis tu dia orang tengah buat apa sebab tu? Tengah melepak tepi bila tengok Nabi datang, tengok dia orang senyap, kita buat apa? Amalu. Buat kerja apa ni lepak-lepak? Itu kan maksudnya. Dia sedang buat kerja ni. Sebab tu dia kata fa summa ata Zam-Zam wa hum yaskun wa ya'malun. Mereka sedang beramal, mereka sedang berusaha keras, cedok air bagi korang. Memang orang tengah buat kerja. Nabi kata i'malu. Mungkin kalau orang yang kata Nabi ni kenapa cakap macam ni? Sebenarnya dia sama seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Kita solatkan ihdinas siratal mustaqim. Habis kita ni selama ni masih tak yakin ke Islam kita ni siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita ni bukan dalam jalan lurus sebenarnya. Sebab ada orang Kristian faham gitu. Dia kata tengok orang Islam sini tak yakin Islam tu betul. Buktinya tiap-tiap kali sembahyang dia kata ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebab dia tak yakin dia betul-betul jalan lurus. Jalan lurus apa? Kristian dia kata. Dia kata begitu. Rupanya bila kita tengok balik, maksud i'malu di sini ai istamirru fi amalikum. Teruslah kamu dengan amalan kamu. Contoh, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Maksudnya apa? Wahai orang yang telah pun beriman, berimanlah. Maksudnya, kami dah beriman dah, suruh beriman apa lagi? Maksudnya terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami dah berada di jalan lurus ni ya Allah. Teruskanlah kami, berikanlah kami taufik supaya kami terus berada di jalan ini. Bukan kita baru nak minta jalan yang lurus, kita dah berada di jalan lurus tersebut. Jadi sini i'malu maksudnya istamirru. Teruslah kamu dengan amalan ini. Fa innakum ala amalin salih. Sebab kamu sedang melakukan amalan baik. Betul lah. Orang dahaga, mereka hilang dahaga, yang bagi minum dapat pahala.
Mungkin bagi minum tu tak sempat dah nak buat sembahyang sunat ke apa, dia duduk kalut dengan air je. Tapi orang yang minum dapat dahaga, dapat sembahyang sunat, dapat tenang, semua tu akan dapat kepada orang yang membantu orang lain melakukan kebaikan. Lepas tu bila kita baca begini, kita rasa Allah, maknanya banyak pahala kita sebenarnya. Mula rasa begitu. Tapi itu hakikatnya, betapa Allah ni adalah Tuhan yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Buat sikit tapi banyak. Orang yang jaga, contoh macam jaga share tu tengah malam tu, banyak pahala dia dapat. Dia mungkin tak dapat 9 malam, mungkin dia orang biasa-biasa, tapi dia tunggu orang datang, dia bagi. Orang datang ni. Dia bertugas. Dia mungkin fikir itu kerja dia, tapi kalau dia faham betul-betul, dia niatkan Allah nak tolong orang Islam, berapa banyak orang yang dapat dia dapat pahala dengan sebab jaga Shell saja. Tu baru jaga Shell. Berkiamulai di Shell. Kiamulai macam mana? Isi minyak je. Bayangkan orang nak pergi hospital, minyak habis, ambilnya dia dengan sebab dia dapat selamat nyawa orang. Ada orang nak pergi ziarah keluarga, dengan sebab dia dapat dia pahala ziarah. Memang orang kerja Shell tu besar pahala dia tu. Tapi kalau orang ambil minyak nak buat maksiat, dia tak bertanggungjawab. Sebab dia bukan suruh orang tu buat maksiat. Orang tu nak isi minyak nak buat maksiat, tu orang tu je pasal lah. Dia lah tanggung. Tapi yang jaga Shell tu, saya rasa takut lepas ni semua orang nak minta kerja Shell ni kan. Nak kata ni contoh. Bayangkan amalan-amalan kita yang lain. Maksudnya sebenarnya kita ni adalah kaum yang sangat disayangi oleh Allah dan dicintai oleh Nabi SAW. Nabi kata, i'malu fa innakum ala amalin salih. Summa qal, kemudian Nabi bersebut kepada orang yang sedang bekerja ni, laula an tughlabu, kalaulah tak kerana kamu akan dikalahkan, la nazaltu, nescaya aku sendiri akan turun. Bukan tengok tepi je, aku sendiri akan turun, ambil air betul-betul Zam-Zam tu, dan akan aku letakkan tali di sini. Maksudnya tali tak sini terus, Nabi angkat tali terus. Nabi akan pegang adal, Nabi akan cedok, Nabi akan tarik, tali letak kat sini, tarik, bagi pada orang. Kalau Nabi buat gitu, jadi sunnah, tak boleh kerja kamu semua berebut nak ambil air. Nabi kata kalau tak kerana kamu akan dikalahkan, kalau aku buat ni, orang kata ni sunnah. Bila sunnah, tak boleh kamu kerja ni, semua orang nak. Kami pun nak. Apa pasal kau yang nak? Kami pun nak juga sebab Nabi pernah buat. Semuanya pakat nak cedok air. Habis tu, telaganya satu je. Kan? Jenuh nak cedok, bergaduh orang. Bergaduh tertolak masuk dalam tu, kerja lagi kan. Jadi sebab tu Nabi kata laula, kalaulah tidak, mereka kata yang kamu buat ni betul-betul amalan soleh, aku pun teringin nak buat, tapi kalau aku buat tak boleh kerja dah kamu depan ni. Kamu akan dikalahkan dengan ni ramai orang nak buat umrah ni, buat haji, semua nak buat benda tu, boleh jadi kematian kat situ. Sebab apa? Termasuk dalam telaga apa semua kan, orang ni terkena apa semua. Jadi satu kerja lah pula. Tapi nak kata yang kamu buat ni betul-betul amalan soleh, buktinya aku pun nak buat, tapi kalau aku buat jadi dharar. Jadi ketika itu kalau buat benda baik boleh bawa kepada dharar, jangan buat. Bukan kerana kita tak suka buat baik tu, tapi kerana perbuatan baik kita membawa kepada kemudaratan pula. Benda tu baik tapi menatijahkan satu kemudaratan macam ni. Kalau Nabi buat, semua orang akan buat. Nah, ya orang boleh jadi bergaduh, boleh jadi macam-macam di situ. Semuanya berhimpun di satu tempat yang kecil tu, yang terjatuh, yang kena pijak, satu kerja. Jadi dia kata laula tughlabu, laula an tughlabu lanazaltu, kalaulah tidak kerana kamu semua akan dikalahkan, kamu takkan dapat terus meneruskan kerja, nescaya aku akan turun, bukan sekadar tengok dari jauh. Nabi turun, pergi ke tempat tu terus, hatta adha'al habla ala hadhihi, sampai aku letakkan tali di sini. Sebab dulu kan nak ambil telaga dengan tali, kita cedok, kita ambil kan. Okey, tali tu panjang, okey kita letak sini dulu kan. Dah letak, ni dah panjang, tak sini, tarik. Jadi semuanya menunjukkan Nabi betul-betul nak melakukan perbuatan yang dibuat oleh orang yang terlibat di dalam mengambil air tersebut. Ala hazihi, yakni, maksud dia kata sahabat Nabi ataupun kata perawi, yang dimasukkan dengan hazihi ni di sini, atiqahu, yakni atiqahu wa asyara ila atiqihi, iaitu Nabi mengisyaratkan. masa Nabi sebut, Nabi tak katalah hatta adha al-habla ala hazihi, yakni Nabi tak kata gitu. Nabi kata sampai tekan hazi je, hatta adha al-habla ala hazihi. Ni atiq ni atiq. Dan Nabi pun mengisyaratkan ke apa kita cakap sini bahasa Melayu ni, bahawa akan Nabi nak letakkan, Nabi syaratkan sini, saya akan ku letakkan tali di sini. Okey.
Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada beberapa hadis-hadis yang berbaki, InsyaAllah. Hampir-hampir sudah setengah kitab juga kita baca ni. Hampir-hampir lah. InsyaAllah sikit-sikit kita akan boleh ni. Dia kelebihan baca hadis ni, dia tidak mesti macam kitab fiqh. Kalau kita tak ikut pada awal, datang tengah-tengah tension kita. Tapi kalau kita hadis, setiap hadis tu hadis tu sendiri boleh diambil manfaat. Walaupun orang tu dia tak datang pada awal, dia pergi-pergi, hadis yang dapat dia dapat manfaat. Sebab setiap hadis tu dia berfungsi, dia mustaqil, dia tersendiri. Tapi kalau kita pergi kelas fiqh, pergi-pergi, Allah, kitabul bai', Allah bai' pula. Tak faham dengan apa benda. Jadi kita jadi lari terus. Pergi kita akidah, kelas-kelas akidah. Tu dia. Tu pergi kepada kalamullah. Ni first tak sempat lagi ni. Jadi kita jadi tension sikit lah. Walaupun kita boleh ikut, tapi ada benda yang kita terlepas. Usul fiqh lagi lah. Juga kias. Bye-bye agama. Jadi itu semua beza kelas-kelas yang lain. Tapi kalau kelas fiqh, kelas hadis, dia menarik sebab kalau kita tak ikut contoh daripada awal atau terlepas, kita pergi majlis tu, dia ada manfaat pada setiap hadis tu sendiri, mustaqil. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan menyambung pembacaan kita. Moga-moga Allah menutup usia kita pun sewaktu kita dengan Nabi dan dengan hadis Nabi SAW. Allahumma amin. Ada soalan sebelum kita tutup? Any question? 3 ayat ni. Tu dia. Ayat kuning. Ni apa ni? Bismillah. Ni kalau malam ni mau kerja malam saya ni. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, ada seberapa soalan? Haji. Kalau pada istiqa'ah, dia sebab sekarang kan dia di Malaysia dia berdasarkan akal giliran. Okey. Jadi ada sebagai orang kewangan dia dah cukup tapi masih belum boleh buat. Sebab dia nak pergi tapi ikut giliran. Tiba-tiba meninggal dunia. Itu soalan dia. Dan sama mungkin giliran dia dah tiba lepas tu. Okey. Dia asalnya dah duit, bila tiba giliran dia tak ada duit. Asalnya dah jadi fakir atau Ketika itu dia bukan dengan sebab kecuaian dia. Dia dah join, dia dah nak join haji. Lepas tu dia tunggu dia carum. Tengah-tengah carum tu duit dia tengah banyak, dia boleh pergi dalam masa tu. Tapi tak sampai giliran, dia nak minta tak dapat juga. Dia kena tunggu giliran. Dia pun tunggu. Lepas tu tiba datang ujian Allah Ta'ala, dia perlukan duit apa semua, menyebabkan duit dia yang cukup buat haji tu terpaksa digunakan pada benda lain. Okey? Lepas tu jadi miskin. Jadi macam mana? Dia adalah, bila dia cukup saja duit, wajib kat atas dia tunai haji. Maksudnya dia sudah menjadi orang yang wajib tunaikan haji. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala dia meninggal dunia, tak sempat tunaikan haji, atau sampai giliran dia tiba-tiba duit tak cukup. Ketika itu dia still dia wajib tunai haji. Maksudnya dia nak selesaikan kewajipan tu, dia kena buat haji. Cuma kalau dia meninggal dalam keadaan begitu, dia dimaafkan oleh Allah. Sebab dia bukannya sengaja tak nak buat haji. Masa duit ada, dia nak buat, tapi tak boleh pergi pula, tak sampai giliran. Masa dah sampai giliran boleh pergi, pergilah, duit pula tak ada. Sebab tak ada syarat kalau cukup duit tak boleh guna. Tak begitu. Jadi ketika dia dah tak cukup duit, ketika itu dia tidaklah berdosa kalau dia meninggal sampai katakan sampai dia tutup usia, meninggal dunia tak sempat nak tunaikan haji. Sebab masa duit ada, dia nak pergi, kerajaan kata tak boleh lagi sebab tak sampai giliran. Masa dia dah sampai giliran, dia tak cukup duit, maknanya dia meninggal dalam keadaan dia tak menunaikan haji. Berdosa ke tidak? Tidak berdosa. Wajib ke duit dia kalau lepas tu cukup dikeluarkan? Ya. Sebab dia telah berhutang dengan Allah, kerana dia pernah sampai satu keadaan wajib haji kena kepada dia. Cuma katakan dia sampai sudah tak ada duit juga, dia pun meninggal, keluarga semua miskin, dah selesai. Jadi hutang tu still ada, tapi Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Moga Allah ampunkan dosa dia apa semua. Sebab dia bukan dia nak sambil lewa. Tapi katakan di saat-saat dia meninggal tu, lepas dia meninggal, awal telefon, saya dengar kata ayah kamu meninggal. Ayah meninggal. Itulah kami pun redha lah apa semua, ayah meninggal semua. Dia kata saya pun menyesal, kata saya sebenarnya berhutang dengan ayah baru-baru ni, tapi tak sangka pula ayah kamu pergi awal. Jadi berapa hutangnya? Kata si anak bukan, dia kata apa, ayah pun susah juga masa hidupnya,
itulah ayah kamu tu dia kaya sebenarnya, tapi dia suka tolong orang, bagi orang tu hutang, bagi orang ni. Lepas tu saya pun terlupa, cek buku, tengok ayah meninggal, baru teringat, ya Allah aku berhutang dengan dia ni, jadi saya nak bayar hutang. Berapa pakcik hutang ni? Adalah 2-3 juta. Oi, banyak je itu ayah kamu tu pemurah orangnya, dia sanggup hidup susah, yang penting tolong kawan-kawan. Masa tu saya nak dia bagi 3 juta. Ni pakcik pun tengok ni baru teringat tak bayar lagi. Ni nak bayar ni. 3 juta. Nak buat macam sekarang ni? Anak kata, ya ayah dulu macam mana wajib dia? Wajib dikeluarkan jumlah itu untuk tunaikan haji bagi ayah dia. Barulah selepas tu duit itu difaraidkan kepada adik-beradik dan juga orang yang terbabit mendapat harta pusaka. Tapi katakan sampai sudah tak ada, kalau macam mana? Kita nak cekau duit mana? Wallahu ta'ala ala wa'ala. Okay. Seorang yang guna duit zakat untuk buat haji atau umrah. Soalan ni banyak kali orang tanya saya, dan saya akan jawab saya tak tahu, dan saya pula sampai sudah terlupa nak tanya ke Syekh. Ingatkan saya soalan ni, sebab soalan ni orang banyak tanya saya, kata saya tak tahu jawapan ni. Saya tepat, boleh tak kita yang pelajar ni dapat zakat, guna duit zakat dan buat umrah? Patut soalan ini memang saya kena cari jawapan dia, sebab kita di sini kita buat umrah, pelajar-pelajar mungkin guna duit zakat dia, tapi kita pun tak pernah tanya ni guna duit mana ni, dia bagi duit je kita terima kan. Cuma dia tu sendiri bila guna duit zakat bagi kepada dia bukan tujuan supaya dia buat haji. Tak, orang bagi zakat untuk dia guna duit untuk belajar apa semua, beli kitab. Cuma boleh tak dari segi fiqh dia guna duit tu untuk tunaikan umrah ataupun haji? Dia kata tak apalah, ber-88 yang penting buat haji. Dia dapat zakat, dia cukup untuk buat haji atau buat umrah, boleh ke tidak? Saya tak tahu jawapan dia. Dan soalan ni memang bukan seorang dua tanya, banyak orang tanya. Tapi itulah dah tua-tua ni terlupa manjang. Jadi saya kena tanya soalan ni boleh selesai. Kalau saya terlupa, tanya lagi. Biar sampai tiap-tiap minggu saya ditanya. Kena cari assistant lah. Okey. Nanti saya akan rujuk balik. Sama ada adakah dia bila dapat zakat itu dia boleh guna atau tidak? Allah Ta'ala alam. Nanti saya tanya balik. Yang tanya akhir. Okey. Anda akan tanya balik Okey. Ada soalan lagi? Senang je orang tanya soalan ni. Tahu je? Tahu. Ada orang dia takut orang tanya soalan. Saya tak takut. Tanyalah benda. Saya takut apa? Tahu ke bahawa tak tahu? Habis tak, macam ni tak tahu. Habis saya tak tahu, takkan nak jawab juga. Tak tahu ke bahawa tak tahu? Yang tahu kita jawab. Yang tak tahu ke bahawa tak tahu. Ada dulu satu pakcik tu marah. Belajar azhar, saya soalan pun tak tahu. Pakcik, saya tak tahu pakcik. Kalau pakcik nak dengar jawapan, sekejap saya nak tipu sekejap. Pakcik nak dengar jawapan tipu, boleh sekarang pun saya boleh jawab jawapan. Bukan susah nak menipu ni. Tak maulah begitu. Kalau nak jawapan betul, saya tak tahu. La tahu, kata ulama kata, la tauzu ila tulil hayati wala kasatin nasi hauli fa inni la adri. Jangan tengok panjang jenggot saya ataupun ramai orang keliling saya. Saya tak tahu. Dia kata ada amanah, tapi susah juga nak sampai ke situ. Dekat awal malu nanti orang kata apa? Tak tahulah. Tapi sebenarnya senang je. Dalam Islam senang. Sebab tu hatta kita tengok kita dapat ijazah daripada masyayikh kita pun, antara wasiat daripada masyayikh wa an taqula la adri wa an taqula la adri idza kunta la tadri. Dan kena sebut saya tak tahu kalau kamu tidak tahu. Jadi kita pun tenang. Benda tak tahu, kamu tak tahu. Nanti kita tengok baliklah, terujuk balik insya-Allah. Okey, ada lagi soalan? Berani je. Clear semua? Okey, kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala sa'di makhluqatika Sayyidina Muhammadin آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.